tengah meeting saya. Nanti abang minta, abang sekarang tengah duduk acara majlis. Ya apalah. Kalau lain macam lah pagi ni. Semua salah semua. Boleh kita mula sekarang? Sila. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada puan penceramah kita, Dr. Adibah yang baru pertama kali. Dr. Adibah Alawiyah binti Haji Abdul Razak, okey, yang berusaha. Puan Su Wahab, okey. Tuan pengurus besar, penolong pengurus besar, okey, penolong pegawai serta sahabat warga Lembaga Pelabuhan Johor sekalian, okey. Untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama mengaminkan bacaan doa supaya program ini berjalan lancar insya-Allah. Ila hadratin Nabi wa Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samiul 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Untuk tidak melengahkan masa lagi, marilah kita meneruskan program Gaya Hidup Sihat kita pada pagi ini dan bersama-samalah kita mendengar dan memberi perhatian kepada taklimat yang bertajuk penyakit yang tersembunyi di sebalik setitis darah yang akan disampaikan oleh pakar kesihatan kita, Dr. Adibah Alawiyah. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah, dekat sini saya cuma nampak Puan Su dengan Cik Syafi'i je, tapi nampak alhamdulillah. Okey, Cik Syah Khairul pun ada, Cik Nur Azlin pun ada, alhamdulillah ramai. Very good. Ada video semua, semangat ni. Malu Okay. Puan. Alhamdulillah. Boleh tengok muka, semangat sikit Kalau bukan online, kalau jumpa berdepan nanti kita timbang seorang-seorang, saya siap ukur pinggang, ukur semua ni. Ni selamat you all kita jumpa online gini. Okey. So hari ni sebenarnya kita nak discuss topik. Sebelum tu saya ada masa berapa lama ni? 1 jam? 2 jam? Hari ni rasa kena 1 jam. 1 jam Kita ada program lain. Boleh tak Cik Syafiq? Boleh 1 jam insya-Allah. Okay. Macam mana bos? Cik Azlin? Bos ada tanya bos. Boleh? Saya 1 jam insya-Allah. 1 jam tapi mungkin kalau terlebih sikit tu sorry. Cuma slide saya ni memang panjang. So saya rasa kalau untuk kita buat satu slot lain lagi, mungkin dalam beberapa minggu kalau you all setuju nanti bagi tahulah, saya akan habiskan semua. Sebab dalam ni ada banyak silibus, banyak benda sebenarnya tentang result darah ni.
Yang saya actually belajar selama 5 tahun lah kalau dekat medical school. Tapi nak bagi dalam 1 jam ni, kita cubalah berasap sikit kepala. Oh, tu okey yang doktor. ya? 1 jam. Yes. 1 Dengan jam Lena lebih 1 sikit lah. jam setengah. 1 jam Okey, setengah. insyaAllah. So lebih kurang 1 jam setengah lah campur QA apa semua kan. Saya dengan Su sebenarnya we all ada program lepas ni dengan HQ US. So dengan nak timing dengan US tu we all start, we all nak masuk lebih kurang dalam pukul 10.30 atau 11 lah. So hopefully sempat lah insyaAllah. So hari ni sebenarnya saya nak bincang satu topik yang saya rasa you all sebenarnya nak dengar benda yang sedap didengar ke benda yang sepatutnya didengar? Kalau Cik Ismadi, nak dengar yang mana satu tu? Yang sepatutnya didengar. Okey, so kalau yang sepatutnya didengar, saya minta maaf lah kalau meleleh-leleh keluar kot telinga kejap lagi kan. Dan saya juga nak bagi warning, mungkin ada gambar-gambar yang saya tunjuk kejap lagi yang mungkin kalau rasa ngeri ke, nanti termimpi, termuntah ke, tolong pejam mata lah sebab saya tunjukkan the real story lah. Apa sebenarnya yang berlaku dalam dunia medical Okey, saya sharekan slide. Okey. Okey, so slide clear Slide boleh Su, nampak? Nampak doktor? Nampak. Okey, alhamdulillah. So hari ni sebenarnya tajuk dia saya lebih fokus kepada result darah, tetapi saya akan selitkan penyakit-penyakit lah yang kita boleh dapat reveal sebenarnya daripada result darah. Sebelum saya mula, sila tulis dalam chat box masing-masing. Saya nak tengok berapa orang daripada anda yang memang regularly buat blood test every year. Setiap tahun, sama ada dia sihat ke, dia sakit ke, tapi setahun sekali ada buat blood test. Cuba saya nak tengok dalam comment box tu. Ada tak? Ada tak yang buat every year? Ataupun mungkin ada yang buat every 6 months. Tak ada. Cik Syafi'i buat tak? Tak ada juga. Okey, ada. Okey, very good. Jezat ada, tak ada. Kadang tu maknanya tak ada lah kot dah So boleh tak saya ambil kesimpulan sini, maybe mungkin yang buat tu dalam 10% around kan? So it's okay, tak apa. Saya harap lepas daripada talk saya ni, saya punya KPI saya tak besar lah daripada talk ni. Saya cuma niatkan mudah-mudahan asbab daripada talk pada hari ini akan membuka pintu hati anda untuk belajar menerima hakikat lah. Sebab sebenarnya one of the big reason saya tengok patient kami sebelum ni lah, patient saya Dr. Zul sebelum ni, husband saya dekat Columbia dekat Nusa Jaya ni, dia bahagian surgery. So kebanyakan patient saya sebelum ni takut nak buat blood test tu sebenarnya sebab takut nak dapat result dia, takut nak terima hakikat result tu. Betul ke tak betul ni? Saya rasa kan kebanyakannya. Tetapi yang terpaksa buat blood test tu apabila dah terdampar, apabila dah jatuh pingsan, apabila dah tersungkur, apabila dah sakit tak tahan, barulah terpaksa buat blood test. So kita tak nak sampai ke tahap tu. Kita nak supaya kita berada di tahap awal okey, supaya kita boleh detect awal apa sebenarnya yang tak kena dengan badan kita. Okey. So yang ni memang impian semualah. Semua orang nak gini, betul tak? Semua orang nak handsome, nak cantik, nak sado, nak berketul-ketul lah ni. Ya, yang ni milik Puan Su lah. Kalau tengok husband dia bodybuilder dulu, ni lah. So sekarang ni macam mana Su? Okey, so ni impian semua sebenarnya. Tetapi berapa orang yang sanggup nak melalui saat ni? Sebab kalau you all betul-betul nak aim untuk badan yang mantap, untuk badan yang cergas, kulit yang cantik, isi muscle yang sado apa semua, you have to go through this supaya kita tahu sebenarnya macam mana kita nak drive ataupun nak pandu badan kita sendiri. So tu sebenarnya tujuan kita buat ceramah pada hari ini untuk membuka mata anda semua. Okay, so masa saya dekat Dublin dulu, saya buat postgrad dekat Ireland, dekat Dublin Saya dekat Royal College of Surgeons.
So saya tengok masyarakat barat dekat sana almost rasanya dalam 90%, 90 to 95%, they have their own blood test punya regime annually. Maknanya setiap tahun ataupun setiap 6 bulan sekali memang dia ada dia punya jadual untuk ambil blood test dengan dia punya GP, dia punya doktor dia. So jauh beza dengan kita dekat sini kan. So bila tengok negara-negara maju, kebanyakannya dia punya tahap kesedaran dia lebih tinggi. So saya tak kata kita ni kurang tahap kesedaran ke apa, tapi that's why ini adalah salah satu aktiviti yang saya salute puji LPJ Lembaga Pelabuhan Johor. You all buat this such of activity untuk bantu mencaknakan minda pemikiran orang-orang kita. So ingat kita punya blood test tak boleh tipu. So whatever penyakit ke apa semua yang dalam badan kita tu akan 100% revealed daripada blood test kita. InsyaAllah. Dan inilah yang kita sedih sangat. Saya rasa ramai daripada kita dekat sini pun ramai. Banyak sangat berita-berita gini. Ada tak kawan-kawan kita yang balik daripada main badminton, balik daripada main futsal, tiba-tiba jatuh, collapse, meninggal. Dan kalaulah orang tu orang yang memang dah sakit lama, yang terlantar dekat hospital tu, kita punya tahap kekejutan, kesedihan tu tak ada sangat kan. Tapi bila kawan-kawan kita orang muda apa semua ni yang kita rasa macam kadang-kadang terkilan. And there must be a reason somewhere. Okay, untuk dia orang ni saya tak katalah apa-apa semua tu, tapi mesti ada something dalam darah dia yang insya-Allah kalau kita ambil usaha untuk pesan dengan lebih awal, maybe ada something yang kita boleh bantu insya-Allah. So bila kita dah sampai ke satu berita-berita yang ada sudden death dan sebagainya, benda tu memang mengesankan kita. Dan saya tak pastilah di kalangan staff LPJ, mungkin ada saudara-saudara mara anda yang mungkin ada history ataupun kisah-kisah sudden death ni. Okey, tiba-tiba bangun daripada tidur meninggal dunia, suddenly collapse dekat bilik air. Saya ada sejarah juga dekat salah seorang daripada kawan kami lah dekat Colombia ni. Suddenly pengsan dalam bilik air dan tiba-tiba dijumpai selepas 4 jam, hampir 4 jam dia pengsan. Dia happen to be kawan baik kami jugalah yang selalu hantar anak-anak pergi sekolah apa semua. Dia dah collapse dekat bilik air tu dah hampir 4 jam dan bila dijumpai dah bleeding, keluar darah daripada mulut, daripada telinga, mata, setiap rongga. Dan didapati dia tiba-tiba ada pendarahan dekat otak. He is very young, baru umur dalam awal 30-an. Memang ada risiko lah, risiko darah tinggi, hisap rokok, ada masalah marital disharmony dan sebagainya. So banyak benda-benda stres apa semua tu. Dan inilah menjadi salah satu punca. So saya nak kita muhasabah diri masing-masing setakat mana kita punya lifestyle kita sekarang ni. So that's why saya letak soalan-soalan ni untuk anda jawab. Tak payah jawab kuat-kuat just jawab dalam hati je supaya kita sedar. Sebab hidup kita ni saya selalu cakap macam touch and go. Hidup kita terlalu laju. Perasan tak? Pagi, pukul 8 pagi, tengok dah pukul 9 malam, dah nak tidur balik dah. Apa aku buat hari ni? So benda ni adalah soalan-soalan muhasabah supaya kita tahu setakat mana diri kita. Rate markah kesihatan kita, apa masalah utama kita sekarang ni, berapa jenis ubat yang kita sedang makan sekarang ni, bila last kita buat full blood test dekat hospital, berapa berat badan kita sekarang ni ataupun bila last dia timbang. Kadang orang dia takut nak timbang pun takut Boleh tak kita solat, rukuk, sujud dengan sempurna tanpa ada rasa sakit sendi? Ringan, maknanya badan rasa ringan. Ada tak saudara mara, adik-beradik kita yang meninggal disebabkan kanser, sakit jantung dan sebagainya? Sebab ni ada kaitan dengan kita. Berapa kali sehari kita buang air besar? Ada sembelit tak? Ni menentukan tahap toksin dalam badan kita. Ada tak kita selalu lapar, selalu alahan pada jenis makanan? Ini pun menunjukkan bahawa ada keradangan dalam badan kita yang menyebabkan kita alah banyak ni. Perut buncit, susah nak kurus, dah cuba macam-macam, dah exercise macam-macam gaya, dah habis beribu-ribu dah tapi tak settle masalah kita. Okey, so ni adalah antara soalan-soalan muhasabah diri. Kurus tak semestinya sihat dan gemuk tak semestinya sakit.
So ni yang saya selalu bagi tahu kita ni ada satu keadaan di mana kita panggil TOFI. Siapa pernah dengar TOFI? Thin outside, fat inside. Dekat luar nampak kurus, nampak slim, tapi dekat dalam bila kita check dia punya lemak dia penuh dekat dalam. Inilah yang kita panggil obesity paradox dan dia adalah risiko kepada banyak penyakit. Kita panggil skinny fat. So kebanyakan daripada kita bila kita timbang kita tengok BMI, betul tak? BMI, tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah ukuran lemak dekat dalam. So of course lah antara dua orang ni BMI dia sama. Nampak tak? Body pun lebih kurang sama. Tapi tengok body fat yang ni lebih tinggi. So yang ni yang akan ada lebih banyak risiko kesihatan. Okey, so banyaklah kajian-kajian yang kita memang dah buat. Ni bukan ayat saya tapi memang banyak jurnal artikel yang dah dibuat. Dan kebanyakan masalah TOFI ni dia ada kaitan dengan obesity dan sebagainya. Okey. So akan tetapi walaupun saya kata kurus tak semestinya sihat, gemuk tak semestinya sakit, tetapi as a general, kebanyakan kajian menunjukkan bahawa obesity adalah akar umbi kepada kebanyakan penyakit. As what we all know lah. Ni kita semua tahu. Dan tak boleh nak tolak, ini adalah hakikat. Obesity is a root cause to many diseases dekat kebanyakan ni. So bila kita tengok pun Malaysia, dia ke arah trend yang menggerunkan. Kalau siapa yang pernah berjalan-jalan pergi ke overseas perasan tak? Saya ada satu peristiwa, saya pernah ke US, saya naik taksi. Taksi dekat US tu macam kita jugalah. So antara driver dengan co-pilot dia tu dekat tengah ada tempat kita letak air. So saya tengok dekat tengah tempat letak air tu ada satu bekas besar. Saya ingatkan tempat letak mangkuk ke pinggan ke apa besar daripada kita punya macam bukan cup holder kan dekat tengah tu. So saya tanya driver dia tu tempat letak apa? So driver dia cakap, it is for water ma'am. Untuk tempat letak gelas air, boleh bayang tak? Sebesar macam tumbler Tupperware yang besar tu dia punya lubang dia tu. Masya Allah. So bila kita tengok portion makanan yang menggila besar gitu, boleh bayang tak? Kita ni even dekat Malaysia pun dia menuju ke arah US dan sebagainya juga. So kalau tengok kepada South Asia, Asia Tenggara, Malaysia antara yang top. Kita punya numbers of obesity dekat South Asia ni. So hopefully kita tak termasuklah dalam statistik ni. Saya tak katalah orang LPJ, mungkin orang LPJ ni semua slim-slim. Ni mungkin ceramah saya ni untuk orang yang dekat Nicaragua ke Bolivia, saya tak tahulah. Tapi itulah saya nak tunjukkan bahawa Malaysia ni trend dia adalah semakin menaik. Dan bila kita tengok cancers, risiko kanser dia adalah makin meningkat kalau kita overweight or obesity. So ada 13 jenis kanser yang berkaitan dengan obesity. Meningioma adalah kanser otak. Thyroid, kanser kelenjar thyroid. Adenocarcinoma, kelenjar esophagus, kanser darah. Kanser buah pinggang, uterus, ovari, kanser kolon. Ni antara yang common juga ni. Okey, suami saya Dr. Zulkarnain Hassan ni dia dekat Columbia Columbia Asia Nusa Jaya. So dia bahagian surgeon, bahagian surgery, bahagian usus. So kalau ikut Dr. Zul dia kata pesakit-pesakit dia yang datang dengan simptom kanser kolon ni dan bila buat biopsi, skop dan sebagainya dia jumpa tumor ataupun biji kanser kolon ataupun usus ni, dia punya trend dia adalah semakin ke arah umur yang muda. Dan the youngest patient yang dia pernah ada yang kanser kolon ni adalah seawal umur belasan. Masya Allahu Akbar. Boleh bayang tak So itulah scary Dan dalam tim kita juga ada seorang doktor yang memang pakar breast, pakar payudara So patient dia yang paling muda yang breast cancer ni juga umur belasan almost early 20s gitu. Breast cancer. So ya Allah, na'udzubillah min zalik, saya doakan semoga kita semua yang ada dekat sini Allah jauhkan daripada semua penyakit-penyakit yang ni. Dan obesity is actually a silent killer. Kita tak sedar dan kadang-kadang bila kita sedar pun kita tak tahu nak buat apa, kita buntu.
So saya doakan mudah-mudahan daripada asbab talk yang kita buat sekali dengan LPJ ini, moga Allah buka jalan bagi anda yang mencari-cari jalan untuk selesaikan masalah kesihatan, obesiti dan sebagainya, insya-Allah. So misi kita, okey, ramai orang yang tanya saya, misi saya doktor, saya nak tukar lemak saya ni untuk jadi fitness, untuk lebih fit. Okey, bagus. This is very true. Tapi ada juga orang yang bagi tahu saya, dia kata doktor, saya punya misi saya nak tukar lemak ni jadi muscles, jadi otot. Agak-agak boleh ke lemak ni nak jadi otot? Lemak boleh bayang tak? Cuba bayang. Lemak, okey, lemak yang berketul-ketul, yang lemak-lemak tu dia nak jadi kepada otot. Otot kita, bicep, tricep, semua tu agak-agak boleh tak? Okey. Monyet pun dia pening. Monyet ni boleh ke tak boleh? Tak boleh. Cuba you all fikir. Okay. So for your information, otot dengan lemak adalah dua struktur yang berlainan. This is our fat. Ni. Siapa yang suka makan tetel-tetel, tahu tak? Orang Jepun, orang Jawa kan suka gulai daging tetel, gulai tetel apa semua. Saya mula-mula datang ke Johor ni saya tak tahu apa tetel-tetel tu. Lepas tu barulah belajar rupanya kita punya lemak tu kan. So buat sup lah apa semua. Ni adalah lemak yang dekat sini ni. Tapi muscle adalah kita punya otot. This is a muscle fiber kita. Muscle fiber kita yang membentukkan otot. Okay, that is otot. So fat dengan muscle adalah dua different tissues dalam badan kita. Dua different structure. So kita nak burn fat, kita nak build muscle at the same time. Agak-agak boleh ke? Yes, of course. Kita tak boleh nak tukar lemak nak jadi muscle. But we can burn the fat and we can build the muscle at the same time. This is the best thing kalau kita faham badan kita. That's why bila Su minta saya buat talk ni, saya tak nak dulu bagi resepi lah apalah, you all nak diet kan, nak sihat lah, nak slim. Saya tak nak bagi resepi-resepi walaupun dalam laptop saya ada 100 lebih resepi, tapi saya nak bagi dulu ilmu supaya anda faham badan sendiri. So yang pentingnya kita nak reduce the fat dan kita nak increase the muscle. Kita tak nak bakar habis-habisan lemak sebab we still need the good fat in our body. Tapi yang pentingnya kita nak turunkan lemak yang jahat, kita nak naikkan lemak yang baik dan kita nak naikkan otot kita. So ni yang perlukan ilmu. That's why kena sabar, kita perlukan ilmu. So some skills, kebanyakan daripada anda mungkin ada skill sendiri dekat rumah. Kalau yang ni dah bagus dah. Tapi kalau you all ada Karada ni, okay, Karada skill, nampak tak ni? Ni adalah antara skill yang saya suka guna. So biasa kalau pergi ke mana-mana, saya nak jumpa patient saya, apa saya akan bawa. Sebab yang ni dia akan ada detail. Ada lemak dekat jantung, lemak dekat bawah kulit, ada umur badan, ada otot. Ataupun yang ni lebih tepat. Siapa yang nak tepat ni, bacaan yang seluruh badan kita punya lemak, otot dan sebagainya, boleh pergi ke gym Puan Su. This is a very good scale in body, tapi kalau siapa yang nak beli sendiri ataupun mungkin departments dekat LPJ nak beli, you can invest in one of the Karada. This is around saya rasa dalam 600-700, tak mahal sangat lah. Kalau yang ni berapa So in body, berapa harga dia? Saya tak pastilah. 20,000 ke atas doktor. 20,000 ke atas So kan pergi dekat gym Su, you all boleh dapat all the result yang you ada ni. Okay, so cuma bezanya saya suka bawa yang ni sebab dia ringan, easy nak bawa ke mana-mana dan dia ada you punya body age. So kita boleh tengok, katakan Cik Syafiee umur berapa Cik Syafiee? Boleh share dekat sini tak? 45. 45, muda lagi. Okay, katakan dekat umur Cik Syafiee 45. Maybe bila kita timbang dengan Karada ni, mungkin otot you mantap, mungkin muscles, you punya visceral fat you low, air you cukup, mungkin umur you boleh jadi 30-an. Maknanya umur dalam badan tu boleh jadi muda.
Kalau kita timbang dengan ni, kita boleh tahu umur badan. Ataupun sebaliknya, mungkin masa saya timbang dengan scale ni, mula-mula saya nak kenal dulu, saya masa tu umur dalam 40 lebih jugalah. Saya tak ingat lah, 40 something, 42, 44, something like that. Bila saya timbang, umur saya dekat 60. Sebab masa tu umur saya, saya punya berat saya 70 lebih, saya punya lemak, saya gula, semua kolesterol, semua takat-takat hidung. So dalaman saya jadi tua. Tapi alhamdulillah sekarang ni next year saya 50, umur badan saya dah turun ke 40 lebih dah, alhamdulillah. So this is a very good scale. Dia tak akan menipu tapi of course yang paling tepat adalah blood result kita. Ambil blood yang dekat sini, yang tu lebih tepat. So kesihatan tu adalah 80% diet and 20% exercise. Okay? Dan kita mesti ada ilmu. That's why dalam program yang kami buat untuk kesihatan ni, ilmu adalah pengisian penting yang mesti ada. Bukan sekadar sembrono je nak diet, sembrono je nak pergi exercise. No, you must have ilmu dulu. So this is a very good session by LPJ. You all buat satu majlis ilmu untuk semua staff anda. Okay, saya nak sentuh sikit dekat sini. Kurus pun boleh jadi pembunuh senyap. It's not only obesity that will be your silent killer, but kurus juga adalah pembunuh senyap melalui proses yang kita panggil inflammation. So inflammation ataupun keradangan tu, dia akan bagi risiko kepada 3 hidden conditions ni. Yang pertama, sakit jantung. Yang kedua, insulin resistance yang akan jadi diabetik. Dan yang ketiga adalah masalah arthritis ataupun sendi. So banyak lagi actually masalah yang berkaitan dengan inflammation ataupun keradangan. Tetapi 3 ni adalah yang utama. Okay. Dan inflammation ni adalah seperti api dalam badan kita. So salah satu kesan inflammation kalau anda pernah dengar adalah autoimmune disease. Autoimmune disease ni adalah penyakit di mana sel badan kita, dalam sel badan kita ada sel-sel askar. So sel askar dalam badan kita tu, dia pergi attack sel kita sendiri. Pernah dengar tak penyakit ni? Contohnya adalah SLE. Systemic Lupus Erythematosus. Siapa dia pernah dengar SLE? SLE ni adalah penyakit di mana badan dia pergi attack sel dia sendiri. Ataupun some species penyakit thyroid pun dia ada juga autoimmune. Okay. So autoimmune ni penyakit bahaya sebab sel tu disebabkan keradangan dia tak kenal sel badan sendiri. So nak tak nak kita kena ada ilmu macam mana nak tahu badan kita tak attack sel kita sendiri. Okay, so saya introduce dulu dia punya perkataan radang ataupun inflammation tu sebab dia adalah satu benda penting yang kita kena faham. Mungkin you all dah selalu dengar radang kan, especially musim-musim COVID ni. Radang paru-paru lah, radang jantung, pernah dengar kan radang-radang tu? Tapi radang ni apa sebenarnya? So untuk senang cerita, radang ni adalah satu mekanisme yang Allah jadikan dalam badan kita untuk protect kita. Tu adalah radang. So Allah Subhanahu Wa Taala ni dia baik. Dia buat mekanisme radang untuk protect badan kita. Tetapi apabila masalah yang berlaku dalam badan kita tu berlarutan, contohnya sentiasa ada serangan komunis dalam badan kita menyebabkan askar-askar kita sentiasa bekerja keras dan bekerja dengan teruk. Mula-mula keluarkan pistol-pistol je, maybe askar kita. Lepas tu dia keluarkan senapang besar sikit. Last dia keluarkan bazuka-bazuka dia lah, komander-komander habis turun. So masalah bila dah komander bazuka semua turun, itulah yang jadi chronic inflammation. Awal-awal masa mula-mula tembak-tembak aja, mungkin serang-serangan hendap gitu je tu mungkin acute inflammation. Sebab dia nak protect badan kita. Okay, so sama juga kalau kita tengok accident. Ni adalah contoh penyakit dalam badan kita, accident. Saya nak anda senang faham. Kalau acute inflammation ni, badan kita dia akan hantar ambulans, dia akan hantar bomber, so dia akan bawa patient pergi ke hospital, dia akan clearkan jalan. Lama-lama highway Pasir Gudang ni pun clear, jalan boleh jalan balik kan.
Tetapi just imagine apabila tak settle. So ambulans ni duduk sini, pesakit ni terbaring atas jalan, kereta-kereta ni duduk sini, bomba pun tak alih. Duduk je situ berminggu-minggu, berbulan-bulan. Boleh bayang tak apa jadi dekat highway Pasir Gudang tu? Jamnya, roadblocknya apa semua, itulah yang akan jadi chronic inflammation. Tikus-tikus lah akan datang ke apa semua, pencuri ke semua tu. So sama juga dengan badan kita. That's why kita kena tahu, kena belajar satu ilmu di mana kita, macam mana kita nak get rid of bahan yang menyebabkan bahaya pada badan kita, tu satu step. Second step is macam mana kita nak pulihkan balik yang dah jadi kerosakan dalam badan kita. So itu adalah dua langkah utama yang kami akan guide anda dalam program yang insya-Allah nanti Coach Su akan bantu untuk guide dalam program yang kita panggil anti-inflammatory diet ataupun hormon diet. Okey, so masalah utama yang menyebabkan badan kita rosak ni kebanyakannya adalah sugar roller coaster kita panggil. Di mana gula yang sentiasa naik turun dalam badan kita akibat pemakanan yang salah. So bila gula naik turun dalam badan kita, inilah yang menyebabkan long term effects dia masalah keradangan. Antaranya masalah keradangan, insulin resistant, hormon tak stabil dan juga weight gain. Okey, siapa yang biasa naik roller coaster ni lah. Saya tak tahulah, saya bukannya peminat tegar roller coaster, masya-Allah. Roller coaster dekat Malaysia ni kalau you all naik dekat Legoland tu pun saya pun dah rasa macam sorry lah, not my type. Saya lebih suka cycle seorang-seorang. Lebih aman kan, tapi mungkin ada orang-orang muda sini yang suka naik roller coaster kan. So insulin adalah one of the most important hormon dalam badan kita. So saya rasa mungkin Liana dah explain kan dalam talk yang lepas. Ni dah Liana dah cover tak Su? Yang dalam previous talk. Dah kan So you all dah belajar ke ni? Dah kan? Gambar je tak ada. Gambar tak ada. Tapi you all dah faham ke? Ke nak sekali lagi? Saya simplify sikit lah. Saya summarize sikit apa yang Liana explain hari tu. Insulin ni dia cara kerja dia penting sebab dia macam kunci pada badan kita. So orang yang ada masalah kencing manis tu ataupun insulin resistant, dia punya kunci hormon tu dah ada kerosakan. Ataupun mungkin sel kita yang tempat kunci tu nak masuk tu rosak. Ni adalah masalah orang yang ada masalah kencing manis atau masalah keradangan. So insulin dia akan buka kunci sini. Bila kunci sini terbuka, dia akan buka pintu, yang pintu ni lah yang menjadi tempat masuk gula. Ni gula. So kita makan nasi, roti canai lah, apa benda semua yang kita makan tu, nasi biryani lah, dia akan masuk melalui gate sini. Ni gate insulin, yang ni gate glukos. Dia tak sama, tapi pintu glukos dibuka oleh kebukaan pintu insulin ni. So apabila insulin ni dah buka sini, barulah terbuka pintu gula, barulah gula boleh masuk. Masalah kita yang ada masalah obesiti, kencing manis, radang dan sebagainya ni, dia sama ada insulin ni tak ada untuk type 1 diabetic. Orang yang inject insulin, yang cucuk insulin tu, dia punya insulin dia ni tak ada, kurang. Ataupun orang yang type 2 diabetic, biasanya insulin reseptor dia ni dah jadi tak berfungsi. Dia dah jadi bisu, pekak, keluh, tak boleh nak respon pada insulin sebab terlalu imun, terlalu banyak sangat, terlalu kerap gula tu bagi respons. So bila tak terbuka pintu ni, gula tak dapat masuk, jadi gula akan bergelimpangan dekat luar sel kita. Itulah yang menyebabkan kita panggil masalah insulin resistant. Gula yang tak boleh nak masuk dalam darah, gula yang akan combine dengan protein dalam darah kita menjadi gunting. Mungkin Liana dah pernah explain gunting yang kita panggil molekul HbA1c. Kalau kita cek darah tu, dia panggil glycation product. So gunting itulah yang akan potong kita punya salur darah, saraf mata. Kalau potong saraf mata jadi buta kan komplikasi kencing manis kan. Ataupun potong saraf-saraf yang tak sepatutnya, daripada yang naik sepatutnya jadi turun. So banyak sangat masalah yang akan berkaitan dengan insulin resistant. So ini dah antaranya diabetes, kencing manis ni. So salah satu yang kita jaga sangat, ni siapa yang suka buah durian?
Ramai ke suka buah durian? Kita selalu katakan buah durian ni adalah raja segala buah. Kalau musim durian, you all pun boleh beli dengan Coach Su tau. Saya selalu beli durian Musang King dia. Ya Allah, sedapnya. So, pure Musang King. Nanti you all boleh beli dengan Su. Okey. Tetapi kencing manis dia adalah durian dia adalah raja segala buah, tapi bila kita kata kencing manis dia adalah raja segala penyakit. Sebab apa? Sebab daripada kencing manis lah dia menjadi akar umbi kepada kebanyakan penyakit lain dalam badan kita. Okey. So 90% daripada populasi kita dia tak sedar yang mereka ada pre-diabetes. So kalau kita tak ambil darah, kita tak tahu. Kita tak tahu kita punya risiko untuk dapat kencing manis. Kita tak sedar. 90% saya tak cakap nombor yang kecil-kecil. It's not 9%, it's not 19%, it's 90%. Di mana pre-diabetes tu boleh jadi full blown ataupun permanent type 2 diabetes, kencing manis yang kekal. Dan to be honest, good news is semua ni kita boleh prevent dan boleh reverse. Alhamdulillah. So la tahzan bagi anda dekat sini yang dah ada kencing manis, yang dah ada macam gula dah naik sikit, jangan risau, cepat-cepat bertindak. Okey, bertindak dengan cara yang betul, bukannya bertindak-tindak dengan buat benda lain. Tolong belajar ilmu yang betul daripada kami dan insya-Allah kami akan guide satu persatu. So antara result darah yang penting kalau kita tak nak tengok gula dalam darah ni adalah kita panggil RBS, FBS, OGTT dengan HbA1c. Tetapi yang lebih tepat adalah HbA1c. Okey, hemoglobin A1c, di mana HbA1c ni adalah purata bacaan gula darah kita sepanjang 3 bulan lepas. Yang ni lebih tepat. Tapi kalau ada FBS, fasting blood sugar tu pun dah good enough. Tapi so far kalau saya nak tengok HbA1c di mana bacaan less than 5.6 ataupun certain lab dia letak 5.5 itu adalah normal. Okay, so tengok blood result masing-masing. Siapa yang ada result darah. Okay, dan blood sugar ni adalah bacaan yang amat penting sebab inilah sebenarnya yang menjadi sebab utama kepada kita punya premature aging. Orang tu cepat sangat nampak tua. Orang tu cepat sangat dapat penyakit-penyakit yang sepatutnya orang tua dapat. Tapi kenapa dia dah dapat? Heart attack lah, buah pinggang lah. Dulu penyakit orang tua-tua kan. Orang umur 70-an, 80-an. Tapi sekarang ni tengok orang muda pun dah dapat penyakit yang dulu yang orang tua dapat. Dan komplikasi kencing manis dia ada banyak. Daripada hujung rambut ke hujung kaki. Okey, so daripada mata, buah pinggang, neuropati ni, saraf, stroke, okey, jantung dan gangrene, masalah dekat kaki. So saya tunjuk gambar ni dekat dalam bidang perubatan kita ada satu subspecialty khusus untuk kencing manis. Kita panggil bahagian kaki saja. So doktor tu dia in charge kaki saja, kaki orang kencing manis. So orang kencing manis ni saraf dia yang hujung-hujung dengan salur darah dia tu dah tak berfungsi. Ni saya ada model saya nak tunjuk. So you all nampak tak? Nampak tak? Ni saraf saya tunjuk. Ni saya ada model saraf. So saraf ni, okey, yang halus-halus nampak tak tempat dia bersambung ni, dia akan pergi ke hujung-hujung kaki kita. Dan salur darah, this is salur darah. Salur darah orang yang kencing manis ni, dia dah ada masalah tak sihat sama ada aterosklerosis, lemah ataupun yang hujung-hujung tu dia dah tersumbat. So that's why dekat hujung kaki biasanya dia akan ada masalah deria rasa, masalah kulit kering dan sebagainya. Okey, dan bila dah jadi satu tahap nampak bila dah luka, susah nak sembuh, dia cepat jadi tak elok isi dia dan ni adalah antara komplikasi orang yang ada masalah kencing manis. Sehinggalah tahap yang di mana callus dia menebal, kulit dia jadi kering menebal, senang dapat infection, ni dah hampir separuh. Dia tak rasa tau. Orang kencing manis ni dah hilang deria rasa, neuropati. Dan bila dia terpijak paku ke terpijak benda ke ataupun kadang-kadang as simple as dia potong kuku, dia tak rasa dah dia termakan isi dekat tepi tu. Dah hampir bila dah sampai tahap ni dah
Gangrene dah hampir luruh semua isi dia, tinggal ni je. Dan bakteria bila dah ada kuman apa semua, lalat pergi bertelur apa semua sampai ada maggots, nampak ulat-ulat dan sebagainya. Tapi maggots ni jangan salah sangka sebab di setengah-setengah tempat di negara lain dia buat sebagai rawatan. Sebab maggot debridement therapy ni adalah salah satu rawatan di mana maggots ataupun ulat lalat ni tahu dia hasilkan bahan yang boleh disinfect ataupun kill the bacteria around the kaki yang diabetik ni. Ni salah satu rawatan kita nampak geli kan, tapi ni rawatan ni bila letak maggot ataupun ulat ni. Dia panggil acute antimicrobial effect of maggot therapy. Okay, so ni adalah salah satu rawatan. Ya Allah, tapi you all nak ke? Kita prevent daripada awal, jangan sampai dah nak buat rawatan dengan ulat dan sebagainya ni. Okay, na'udzubillah min zalik. Dan bila dah sampai ke pilihan terakhir, bila dah ada jangkitan kuman, bila dah sampai isi semua pun dah gugur, kita terpaksa buat diabetic foot amputation. Saya nak tunjuk satu rakaman video ni. Okay. Kalau siapa yang jenis yang gerun, yang takut, jangan tengok. Ni adalah satu video, short video daripada orthopedic surgeon ni, di mana dia buat amputate bahagian kaki kita, jari kaki. You all tengok macam mana dia buat. Siapa tak boleh tengok, pejam mata Allahu Akbar. So itulah na'udzubillah min zalik. Ni adalah reality lah. Kalau kita duduk masa saya praktis dulu dekat ortopedik, every day kita tengok yang sampai kadang-kadang, ya Allah, saya jenis yang hati tisu juga tau. So bila patient yang kita dah operate, bila dia bangun pagi esoknya lepas dia recover daripada dia punya bius dia kan, anesthesia dia, meraung. Ya Allah, saya tengok pun sedihnya. Meraung, tengok dah tak ada kaki, dah tak ada jari. Macam mana you all rasa? So ya Allah ya Tuhanku, bila anda dapat ilmu ni, ilmu pemakanan yang betul daripada program yang kita ajar, daripada ilmu-ilmu gini, saya nak anda tanamkan niat dalam hati. Ya Allah ya Tuhanku, aku mesti tolong diri aku dan aku mesti tolong orang lain. Sebab kita tak nak benda ni jadi. Kita lahir ke dunia intact, semua jari tangan, jari kaki semua kan. Takkan kita nak balik dengan tak ada satu jari, satu kaki. So na'udzubillah min zalik. Saya harap buat betul-betul, belajar betul-betul apa yang sepatutnya sebab kita tak nak jadi gitu. So kalau yang dah, saya nak bagi tahu, kalau yang dah ada kencing manis, kalau yang dah mungkin dah potong kaki ke apa semua yang ada dekat sini, tolong jaga juga. Sebab organ-organ lain yang ada dalam badan kita tu lebih berharga lagi daripada mungkin satu jari yang kita dah hilang tu. Salah satunya adalah buah pinggang.
So buah pinggang antara komplikasi kencing manis yang amat common juga. Saya pernah borak dengan salah seorang pegawai MAIS, nama dia Ustaz Luqman. Ustaz Luqman ni dia bahagian zakat. Siapa yang kenal dengan Ustaz Luqman, bahagian zakat negeri Johor. So beliau pernah bagi tahu saya, dia kata, doktor, dia kata kebanyakan zakat, duit zakat dekat negeri Johor ni kita banyak guna untuk pesakit buah pinggang. Sebab bila you all dah kena, na'udzubillah min zalik, bila dah terkena buah pinggang ni, dia akan ada masalah di mana, kena dialisis. Bila buah pinggang dah tak berfungsi, kena dialisis. Okay, so okay ke, nampak ke gambar ni? Sebab saya ada problem sikit ni. Okay tak Su? Tak ada gambar pun. Sekejap, nampak slide tak? Sebab saya terputus sekejap ni. Nampak. Tak Tak ada nampak slide. Tak ada slide Tak ada. Sekejap. Saya share balik. Okey. Sekejap Sorry, tertutup. Okey, ni nampak? Okey tak Su? Ke belum? Tak ada. Okey, sekejap ya. Sorry, saya share sekali lagi. Okey, sabar. Siapa nak pergi toilet boleh pergi dulu Okey, share balik. Okey. Sekejap. Okey, nampak tak? Nampak tak Su? Yes? Nampak Doktor? Okay. Okay, good. Sorry, tertutup tadi. So, salah satu komplikasi kencing manis adalah buah pinggang. So, buah pinggang ni, kalau at least kita ada satu, biasa kita akan berfungsi lagi, yang sebelah lagi. Tetapi kalau dua-dua dah rosak, memang no choice, kena dialisis. Dan baru-baru ni pun dalam program ni, ya Allah sedih sangat. Saya terima ada satu referral. Beliau seorang guru, muda lagi, baru umur dalam awal 30-an. So dia jumpa saya dengan masalah, doktor dah suggest dia untuk buat dialisis. Dan bila saya tengok blood result dia, ya Allah sedihnya menitik air mata. Dia punya GFR, kreatinin, urea semua dah tinggi melangit. Dan bila saya tanya balik, rupa-rupanya dia dalam keadaan yang dia tak cakna dengan ilmu pemakanan dulu. Pernah ada masalah, cuba macam-macam jenis makjun, produk, dan benda tu menyebabkan buah pinggang dia jadi tak dapat nak berfungsi dengan baik. Mungkin burden ataupun tekanan daripada ubat-ubatan yang lepas dan sebagainya. So buah pinggang ni kalau masih lagi boleh berfungsi, kita boleh bantu. Tetapi kalau dah sampai GFR yang too low, mungkin 10, 5 dan stage 5 yang ke bawah, maka kita terpaksa offer dialisis. Okay. So selain daripada kencing manis, sebenarnya banyak lagi penyakit lain yang kita boleh tahu daripada blood result kita. Contohnya masalah penyakit-penyakit darah, leukemia, thalassemia, hemofilia, kolesterol level kita, masalah buah pinggang, hati berlemak. Dulu saya nak cerita kalau kita tengok dulu kita panggil fatty liver. Fatty liver ni dulu orang yang masalah fatty liver adalah orang yang minum arak. Okey, orang yang ambil minum arak lah biasanya, orang yang bangsa bukan Islam lah. Tapi bila saya tengok fatty liver sekarang ni banyak sangat di kalangan kita, yang orang Islam, pakcik-pakcik haji pun ramai juga ni, masalah hati berlemak disebabkan pemakanan. Masya Allah. Okay. Risiko kanser kita boleh tahu juga daripada blood result kita. Kita buat tumor marker dan sebagainya. Masalah hempedu sama ada batu dan sebagainya, radang kita boleh tahu. Kuman dalam darah juga boleh tahu daripada blood result kita. Kanser dan risiko nutritional deficiencies. Kebanyakan orang dia rasa ada something wrong dalam badan dia, tapi dia tak boleh nak cerita. Kadang-kadang dia kata, doktor, saya rasa tak sedap badan lah, sakit situ, sakit sini, kadang angin lah, bloated, tak boleh tidur malam. Dia tak tahu apa tapi dia rasa tak sedap badan. So there might be ada some nutritional deficiencies ataupun masalah
kekurangan bahan nutrisi yang kecil je tapi dia penting. Trace elements, minerals, some vitamins yang kita tak tahu, yang kita cuma boleh detect melalui blood results. So ni adalah penting kenapa kita perlu ada kita punya own blood results. Dan saya nak letak sini ni stres. Sebab apa? Kalau orang yang ada masalah stres dalam badan dia, sepatutnya juga memang buat satu blood result at least sekali setahun. Sebab stres ni saya tak nafi setiap daripada kita ni ada stres masing-masing. Setuju ke setuju? Cuma stres tu mungkin berlainan. Ada orang stres dengan kucing sebelah rumah dia datang berak rumah dia. Ada juga. Ada orang stres dengan financial. Sejak PKP ni ada orang stres dengan wife dia, dengan husband dia. Selama ni duk keluar kerja tiap-tiap hari ni 24 jam duk kat rumah. Ada juga yang stres. So stres ni sikit sebanyak akan mengganggu sistem badan kita. Tapi yang lebih penting sekali adalah immune system kita, especially di musim COVID. Dan stres dia akan suppress semua kita punya masalah, kita punya sistem badan kita, termasuklah reproductive system. So orang yang ada chronic stress, kalau stres sikit-sikit tak apa, that is sehat, stres yang bagus. Tetapi chronic stress, maknanya stress more than 3 months and above. Stres yang kronik dia boleh suppress reproductive system. Sebab tu orang yang ada masalah stres kadang-kadang dia akan ada masalah kesuburan. Susah nak dapat anak dan sebagainya. Okay? So stres juga adalah penyumbang kepada keradangan, inflammation. Okay? Cortisol and belly fat, salah satu manifestasi stres adalah high cortisol. Ni adalah hormon dalam badan kita. Dan cortisol bila dia tinggi, dia akan pergi tampal lemak dalam badan kita, especially dekat sini. Tara! Ni ramai kan ada lemak dekat sini. Nampak badan slim. Tapi bila pegang dekat perut, cuba pegang perut masing-masing. Ada tak belly fat ni? So tu adalah salah satu petanda juga mungkin badan kita sedang dalam keadaan stres. Okey, dan banyak lagi lah stres boleh affect badan kita. As simple as eczema. Siapa yang ada eczema, biasa tangan dekat sini, dekat badan tu adalah manifestasi stres juga dalam badan kita. Eczema dekat tangan. Kalau ladies kadang-kadang boleh jadi sampai stres yang boleh bawa kepada eczema, candidiasis fungal dekat area bawah breast ni. Ini juga adalah salah satu petanda stres dalam badan kita. Ataupun mungkin penyakit-penyakit saluran darah, penyakit saluran darah berkait dengan apa kita panggil sebagai atherosclerosis, mungkin dekat otak. Boleh yang ni kalau dekat otak boleh jadi stroke, sudden stroke sebelah tubuh, boleh jadi weakness, lumpuh dan sebagainya. Ataupun mungkin dapat serangan jantung, suddenly collapse, masalah buah pinggang, yang ni kena dialisis, gangrene, ataupun masalah yang dekat sini. Yang ni be careful. Dia ada kaitan dengan keradangan, ada kaitan dengan penyakit-penyakit dalam badan kita, dalam salur darah yang halus dekat bahagian penile artery. So ini akan membawa kepada masalah mati sebelum mati, ataupun kita panggil mati pucuk, infertility. So masalah ni kalau kita pergi dekat hospital, simple je. Doktor akan bagi Viagra dan ubat-ubat yang sewaktu dengannya. Ataupun kalau tak pergi Viagra pun, you all pergilah beli kan majun-majun yang tulis dekat batang-batang pokok lah. Ataupun beli kopi lah, kopi cacak ke apa semua kan. So semua tu adalah untuk rawatan. Tetapi anda kena sedar akan side effect dia. So ada kesan-kesan sampingan dia. Dan bila kita dah ada masalah erectile dysfunction ataupun masalah mati pucuk, ini yang saya selalu cakap, dia akan jadi canary in a coal mine ataupun petunjuk awal kepada masalah atherosclerosis. Maksud saya, bila orang yang ada masalah mati pucuk ataupun masalah ketidaksuburan ni, lelaki especially, dia adalah satu petunjuk di mana salur darah seluruh badan kita pun akan ada masalah keradangan juga. So just tunggu masa saja. Saya selalu cakap, ini adalah sebagai time bomb. So you have to detect early. Nak tak nak, you have to see your blood result. Kena tengok apa sebenarnya masalah dalam badan kita. Okay? Dan ini juga semua ni masalah keradangan ni adalah juga switch button untuk cancer cell tu membiak.
So kalau kita tak tahu benda ni, kita tak careful, kita tak cakna, kita ignore sebab kita takut ataupun kita malas nak ambil tahu So benda ni macam kita on kita punya cancer switch kita. So chronic stress adalah antara satu faktor besar selain daripada dia promote keradangan, dia juga promote kanser dalam badan kita. Okey, sebelum saya sentuh topik-topik yang dekat bawah ni, saya nak sentuh tentang kanser sikit sebab ni tajuk yang agak penting juga. So selain daripada keradangan, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kanser, antaranya virus. So siapa yang pernah dengar HPV, Human Papilloma Virus? Ini adalah salah satu virus yang boleh menyebabkan kanser. Nampak dia akan ada early sign dekat gini, dekat tangan, kita panggil warts ataupun ketuat. Okey, ketuat sama ada dekat tangan ataupun dekat mulut. So HPV ni adalah STD, sexually transmitted disease, dan dia ditransmit, dia diberi daripada satu orang ke satu orang melalui sexual intercourse. Okey, yang ni adalah early manifestation, tetapi bila dia dah jadi late, dia akan pergi kepada cervix. Ini adalah antara manifestation virus yang boleh menyebabkan kanser cervix. Okey, ni pangkal rahim cervix. Ni adalah kanser cervix daripada virus HPV. Okey. So pap smear, pentingnya buat juga pap smear wanita yang sudah berkahwin, yang umur 35 and above, sepatutnya ada sekali pap smear result. Buat sekali seumur hidup. Sebab kita boleh nampak early changes kalau ada masalah dekat cervix dan sebagainya. So bila dia dah bertukar jadi kanser, memanglah na'udzubillah min zalik, assalamualaikum, biasanya memang kita dah terpaksa offer rawatan-rawatan standard untuk kanser. Okey, tadi virus. Bakteria pun ada juga yang boleh menyebabkan kanser. Antaranya kita panggil H. pylori. Ini adalah bakteria yang biasa kita akan boleh detect melalui skop, dan dia boleh menyebabkan simptom-simptom pada kita punya saluran penghadaman kita, perut dan sebagainya. So dia very unspecific symptoms. Rasa macam kadang perut tak selesa, lepas makan rasa macam sebu, heartburn, berat turun dengan banyak, rasa belching, yang melampau, nausea, vomiting, berak, keluar darah, kadang tu mungkin jadi petanda juga. So bila dah jadi kanser, ni kanser perut. So ini adalah antara benda-benda yang kita kena cakna daripada pemakanan kita juga, daripada bakteria. Chronic inflammation juga penyebab breast cancer. Okey, ni adalah antara yang sudah late stage, okey, dan kena aware. So bagi anda yang memang nak satu sesi khusus breast cancer, petanda, macam mana kita nak detect, examination dan sebagainya, especially untuk staff-staff wanita, mungkin insya-Allah kita akan buat satu sesi. Ini adalah pesakit yang pernah datang di mana beliau datang pada peringkat awalnya cuma ada biji kecil dekat bawah ketiak. Dia bukan dekat breast. So bila doktor nak buat biopsi, nak ambil sikit isi dekat bawah ketiak, dia refuse sebab dia ingat benda tu macam tak penting, dia tak bahaya dia kata. So dia minta nak buat rawatan dekat luar. Jumpa wallahu alam lah, saya tak tahu bomoh ke apa. And then after 2-3 months dia datang balik dah jadi besar sangat. 2-3 years, 3 tahun dah jadi ulcerated besar, dan bila kita remove, buang pun benda tu akar dia dah pergi ke dalam. Okey, dan benda ni dah jadi merebak ke organ-organ lain, hati dan sebagainya. So mammogram is very good, buat daripada awal sebab kita boleh dapat early detection, boleh nampak early detection of cancer punya cells. Okay, siapa yang belum pernah buat lagi, ladies, kalau you all ada family history of breast cancer, mungkin adik-beradik, mak saudara ke, okay, 35 ke atas umur, tolong buat sekali mammogram. Bagi yang tak ada family history, okay, just buat je sekali as a screening bila umur 40, 42, 45, buat sekali. Okay, and then nanti doktor akan tengoklah, ataupun mungkin discuss apa dia punya step yang selanjutnya, sebab dalam tim kami pun ada beberapa orang doktor pakar bahagian breast yang insya-Allah akan bantu, boleh advice insya-Allah. Untuk lelaki, okay, be careful, jenis kanser yang agak common juga adalah kanser prostate. Okay, ni adalah kelenjar prostate, okay, kecil saja dekat bawah bladder.
So kelenjar prostat yang ni kita akan examine melalui rectum, per rectum, okay, dan kelenjar prostat ni bila dah sampai ke late stage prostate cancer yang ni biasanya kita kena remove lah, kena buang kena kemoterapi dan sebagainya. Okay, so kalau kita nak sihat saya nak bagi tahu bagi kita ni yang dah cuba macam-macam jenis tolonglah hentikan. Stop semua benda-benda yang kita ambil yang mungkin membahayakan diri kita. So saya letak this BS word, bullshit punya word ni sebab ini adalah magic pill yang biasa orang nak quick fix. Dia nak cepat. Dia tak nak buat benda-benda yang sepatutnya satu lifestyle yang perjalanan yang panjang. Kalau kita nak sihat ni, kita akan bantu step by step. Tetapi dia ambil quick fix punya pill sebab dia nak cepat. Dan last kali bila dia nak cepat, dia akan cepat dapat benda yang mungkin rosak buah pinggang, mungkin rosak hati dia, tu tak apa lagi. Tapi kalau rosak sampai ke kubur tu, na'udzubillah min zalik. Jangan sebab dah ramai kita jumpa mereka yang buat quick fix punya shortcuts ni, they all akan ada problem-problem later in their life. Na'udzubillah. Jadi sekarang saya rasa dah jelas, ni adalah success cycle kita. Kalau you all dekat nak sihat, insyaAllah kena follow. First kali kena ada niat. Mesti serius nak jaga kesihatan, never turn back. Bila you niat, you serius, insyaAllah. Kena berguru secara profesional, perlu ilmu yang mantap, yang penting kena kenal diri sendiri. Nak kenal diri sendiri, kena ada ilmu, kena ada guru dan kena ada niat. That's why saya letak dalam cycle. Tahu hala tuju dan KPI masing-masing. So dengan guidance kita dah kenal, dengan guidance ilmu dan guru kita akan tahu hala tuju kita. And then we have to be discipline and istiqamah. Okay, dan insyaAllah kita boleh dapat kita punya success story masing-masing. So bila kita perlu buat pemeriksaan darah ni, minimum setahun sekali. Jangan tunggu nak terjatuh, tersungkur sampai tak boleh bangun, ambulans datang baru nak buat. So jangan. So make a habit. Okay, saya nak siapa yang ada 75 orang yang ada dekat sini, setiap orang yang buat ni bagus sangat, you all buat and then you discuss. Either you nak discuss dengan your own private doctor boleh, siapa yang ada doktor masing-masing, or you want to discuss with me pun boleh, sila sendkan result masing-masing, saya akan tengok result darah anda. But it has to be a recent lah, jangan yang 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, oh tak aci, makcik, tak aci. Saya tak nak yang result lama. Result yang paling baru, at least you buat yang latest ataupun kalau lama pun 3 bulan lepas, give it to me, saya akan tengok insyaAllah dan saya akan plan apa yang you boleh buat dengan badan you insyaAllah. And the best is actually kita ambil darah yang dekat sini. Ni adalah kita panggil darah vena, bukannya yang dekat hujung jari. Some pharmacy dia buat dekat sini kan, kalau kita pergi dekat pharmacy kadang-kadang dia buat dekat hujung jari, yang tu saya tak nak lah. Saya nak darah yang dekat sini sebab dia lebih tepat. So ni adalah normal lah, badan kita ada 4 hingga 6 liter darah. Tengok ni, sebesar botol ni. Ni kan botol yang 5 liter air kan. Ni banyak ni lah darah dalam badan kita. So darah dalam badan kita, bila kita nak baca result dia, kita kena centrifuge. Kita kena pusing dulu. Kita kena asingkan plasma dengan sel dia. Barulah kita boleh baca dia punya result dia. Kenapa pentingnya kita faham sel darah kita ni? Sebab dia bawa oksigen dan nutrisi ke seluruh badan kita. Okay, sebab itulah dia penting dan benda ni kita akan ajar dengan lebih detail lagi dalam grup bila anda dah betul-betul istiqamah nak buat program ni. Saya akan ajar dengan detail macam mana nak baca result darah masing-masing supaya ada ilmu. Okay, ada tak dekat sini yang nak belajar nak baca result darah dengan penting? Dengan sendiri, ada tak? Syah Khairul, Ustaz Luqmanul Hakim, saya pun suka, saya follow dia. Ustaz Luqman is very active, bagus sangat. Okey, siapa yang sini kalau berminat nak belajar dengan lebih detail tentang blood result, saya akan tunjukkan nanti dalam detail group sebab saya tak mampu nak tunjuk satu-satu dekat sini. Okey, orang yang ada masalah buah pinggang, dia akan ada masalah darah merah juga sebab pada buah pinggang lah dia hasilkan sejenis enzim nama dia erythropoietin yang kita akan bantu untuk bina sel darah merah. So that's why kita tengok orang ada masalah buah pinggang dia sentiasa pucat kan. Ni anemia, dia pucat. So kita nak supaya HB ataupun darah merah kita berada dalam julat ini. Orang yang ada masalah kronik anemia, sel darah merah dia sentiasa kurang,
biasanya dia akan ada masalah jantung, dia akan ada komplikasi jantung. So cadangan untuk pemakanan naikkan HB level lah, bagus lah. Kita akan bagi detail cadangan ni secara umum, tapi detail cadangan tu nanti kita akan bagi dalam grup khusus sebab saya akan siap dengan resepi sekali. Okay, ada resepi macam mana nak masak dan sebagainya. Okay, ESR saya just introduce terminologi ataupun perkataan sajalah sebab saya tak mampu nak bagi detail lah. Dah pukul 10.10 dah ni. Okay, ESR ni penting sebab kita nak tengok betapa radangnya badan kita. Okay, ESR, CRP, HSCRP, okay, yang ni kita akan tengok dalam blood result dia. Dan antara sebab kenapa ESR, faktor keradangan ni tinggi adalah inflammation lah dalam badan kita, kanser dan sebagainya. So saya pergi laju, dalam blood result kita nampak ni bacaan dia, nampak tak tinggi ni, ESR. Okay, ESR pun tinggi, okay, yang ni. So yang dalam bracket ni adalah normal value dia. So tengok dekat normal value. Okay, ni adalah ESR antara peserta-peserta yang pernah buat program kami lah. Saya tunjuk contoh. CRP, high sensitive ni adalah very tepat biasanya. Saya biasanya suka kalau blood result you all ada C-reactive protein. Sebab dia adalah indikator untuk kita tahu risiko serangan jantung. Okay, tengok ni, CRP dia 12.34. Normal value dia sepatutnya less than 6 saja. So dia adalah risiko yang tinggi untuk dapat heart attack. Okay, so ni adalah very good. Kidney function, okay, ni adalah result darah. So masalah buah pinggang untuk result darah untuk buah pinggang also very important sebab buah pinggang kita ni ada macam-macam fungsi. Selain daripada menapis, dia remove ataupun dia buang waste, bahan buangan dalam badan kita ke poti ataupun ke toilet. Tengok buah pinggang kita kecil je. Yang realnya tengok ni. Ni adalah saiz yang lebih kurang saiz buah pinggang kita yang sebenar, lebih kurang gini saiz dia. Sebesar ini. Kalau jantung sebesar penumbuk, sebesar penumbuk. Ni jantung saya. Kalau jantung Cik Ismadi sebesar penumbuk Cik Ismadi lah besar ni. Dekat sini. Kalau brain, kalau otak dia 2 penumbuk ni. Dia dekat sini otak. Okay. So tu adalah lebih kurang average normal size kita punya organ kita. So buah pinggang ni organ yang amat penting dalam badan kita, dia menapis. Dan antara tanda-tanda simptom kita tengok buah pinggang yang tak normal ni kita boleh tengok daripada segi luaran dia. Pucat, orang ada masalah buah pinggang yang kronik, pucat, kita panggil pallor, okay. Kaki kulit kering, badan dia ni uremia, urea dia dah naik ke kulit, so dia akan jadi masalah gatal, pruritus dan sebagainya. Okay. Yang paling penting sekali kita nak tengok yang ni, bacaan. Siapa ada result darah, boleh tengok result darah masing-masing. Saya nak tengok bacaan ni, GFR. Glomerular filtration rate, sebab dia menentukan kita punya fungsi buah pinggang kita. Okay, so ni penting. Air kencing kita menentukan buah pinggang kita normal ataupun tidak. Siapa yang pernah tengok dia punya air kencing? Memang makruh kan? Tengok najis kita, air kencing ataupun najis kita punya najis kita tu adalah makruh. Tetapi sekali-sekala kena jenguk juga sebab benda tu penting untuk kesihatan kita. Tak payah tengok lama nak snap gambar ke apa, tak payah. Cuma tengok sekali lalu je dalam toilet bowl tu. Okay, so bila air kencing yang berbuih dengan banyak, kebiasaannya dia adalah petunjuk kepada masalah kidney function yang dah menurun. Albuminuria ni adalah masalah protein dalam air kencing. So buah pinggang tu sepatutnya dia tak tapis keluar protein sebab protein tu molekul yang besar. Tapi bila protein tu dah lepas lalu dekat penapis dekat buah pinggang, dia menunjukkan buah pinggang kita tak berfungsi ataupun kurang fungsi dia. Okay, dan albuminuria ni ada berkaitan dengan masalah pemakanan kita, especially animal protein. Diets yang tinggi animal protein, animal fat, tinggi kolesterol akan berkaitan dengan masalah microalbuminemia, albuminuria. So siapa yang masih lagi peminat setia kambing-kambing golek, peminat setia daging-daging merah, daging lembu dan sebagainya, berhati-hati. Tolong cek fungsi buah pinggang masing-masing sebab dia akan ada kaitan dengan buah pinggang yang rosak. Okey?
So macam mana kita nak kesan penyakit buah pinggang melalui ujian darah, kita tengok renal function test, ujian eye kencing dan juga biopsi. Okey, ni adalah yang kita perhati dekat lab lah. So kalau ada buih yang banyak, kalau dia hilang sekejap je insya-Allah normal lah. Okey, tapi kalau lama dan banyak buih tu dia tak normal. Okey, saya skip. Okey, ini yang saya bacaan yang biasa kita tengok dalam result buah pinggang. Okey, urea, sodium, potassium, chloride. Okey, so cuba tengok. Kreatinin sepatutnya bacaan 53 hingga 88. Tengok 1040 amat tinggi. Amat tinggi, Masya Allah. Urea sepatutnya bacaan 2.5 hingga 6.4, 21.1. So saya nak anda yang tengok result darah ni mohon doakan beliau. Okey, hamba Allah ni okey sedang bermujahadah okey untuk baiki dia punya kesihatan dia, dan kita doakan mudah-mudahan Allah bagi yang terbaik untuk beliau insya-Allah. Okey. So GFR juga ataupun fungsi penapisan buah pinggang menentukan kita punya staging. CKD stage 4 or 5, okey, kalau kurang daripada 15 dia adalah CKD stage 5 dan biasanya most of the time memang kita terpaksa dialisis. Okey, uric acid juga, okey, ni adalah masalah darah kita yang ada kristal, uric acid kristal yang biasanya penyebab kepada gout, dan uric acid ni dia punya complication kalau kita tak kawal boleh jadi juga masalah buah pinggang. Okey, saya go fast. So ni adalah stone, uric acid stone. Siapa yang biasa keluar batu daripada pundi kencing dia, biasa orang lelaki ada masalah batu karang, dia boleh keluar sama ada daripada masalah uric acid ni juga dia menyebabkan batu. Boleh bayang tak? Ya Allah ya Tuhanku, macam mana daripada yang normal buah pinggang kita dah tersumbat dengan penuh batu gini. Okay, na'udzubillah min zalik. So orang yang keluar batu ni dia saja yang tahu macam mana kesakitan dia. Walaupun sebiji stok ant sebesar hujung jari ni, dia punya sakit dia Allah saja yang tahu. Okay, dan komplikasi buah pinggang ni gout, gouty tophi, bila dia pergi dekat sendi-sendi banyak sangat saya nampak ni. Okay, dan saya tunjuk short video juga ni macam mana kita buang gout yang ada pada kaki yang boleh tengok ni. Gouty tophi dia. Hi, this is Dr. Newhouse. I have a pretty neat procedure I want to show you today. This is a patient that has gout. Unfortunately, he has a really bad case of gout. It's on the back of his heel. Here you can see I've taken a needle and poked a little hole. There you can see the crystals with a little mix of blood just draining out. This is actually gouty tophi. And gout is something that typically affects the joints, but when it gets really bad, it can affect the skin as well. So this is at the area of the Achilles tendon attaching to the bone. But sekejap saya tak tunjuk sebelum ni dia bagi bius. Sebab kalau tak boleh sentuh. Siapa yang ada gout ni dia tahulah kaki dia tu sakit tak boleh sentuh. So kita terpaksa bius. It's a rough. Typically, it affects joints. The big toe joint is the most common joint in the body that's affected. Okay. So saya forward siapa yang nak video ni bagi tahu. Saya rasa saya dah panjang sangat kot banyak lagi ni mungkin kita boleh jumpa untuk next. Saya ada banyak lagi slide. Kolesterol ni yang interesting juga. Okey, nampak tak darah orang yang tinggi kolesterol macam mana beza? Ni darah orang yang normal, yang ni orang yang tinggi kolesterol dia. Masya-Allah. Kita yang ambil darah pun rasa macam nak menangis. Kesian sangat tengok. Dan bila kolesterol dah tinggi dia akan blok dekat jantung. Ni jantung ni, ya Allah ya Tuhanku. Sampai hitam dah mati dia punya sel-sel dia dekat tepi ni. Dan orang ni sebenarnya ni dah collapse postmortem. Kita buat postmortem patient ni. Okay, so kolesterol baik dengan jahat kena bezakan. So blood result you all, siapa yang ada blood result tengok LDL, HDL. Yang tu sebenarnya blood result yang penting juga kita tengok kolesterol baik dengan jahat. LDL ni kolesterol jahat sebab dia bawa kolesterol daripada hati pergi ke sel. Sebab tu kita panggil dia jahat. Dia sebenarnya transporter. Dan HDL ni kita panggil kolesterol baik sebab dia remove kolesterol daripada sel. Dia bawa ke hati untuk recycle balik. That's why nama dia baik. Dia remove.
Dan kolesterol ni penting untuk sel kita sebab dia bina membran sel kita. Orang yang tak cukup kolesterol baik ni, sel dia ni akan cepat runtuh. Dia tak boleh nak bina organel kecil dekat dalam. So kita perlu kolesterol, tapi kita perlu kolesterol baik. Okay, dan normal kolesterol, ini bacaan-bacaan saya akan tengok blood result you all nanti. Okay, yang ni yang penting juga. Okay, LDL kita nak kalau boleh less than 2.5. Okay, ni normal. HDL kita nak supaya more than 1. So tengok kolesterol dia tinggi. Okay, yang ni bagus. Ni adalah result daripada peserta saya daripada IJN. So dia bagi result by date. So kita boleh compare, kita tengok daripada masa ke semasa. So very good kalau you all ada blood result masing-masing, compare this year macam mana, next year macam mana supaya kita boleh tahu kita punya kesihatan kita. Ni saya letak slide ni sebab penting. Ada orang ramai dia cakap, doktor saya dah jaga makan. Saya tak gemuk pun, tapi sebab apa kolesterol saya tinggi. Ramai sangat. Dan nak tambah satu lagi, saya dah exercise gila-gila. Dah jaga makan, saya tak gemuk, saya dah exercise siang malam. Kenapa kolesterol masih tinggi? Why? This is a very important points. Baca sini, dengar sini. Siapa yang nak tidur tu, buka mata sekejap, nak habis dah ni. Badan kita hasilkan kolesterol dalam liver, dalam hati. Sebanyak lebih kurang 70 to 85% daripada total blood kita. Jadi walaupun kita makan zero kolesterol food, badan kita masih tetap hasilkan kolesterol sendiri dalam badan. Bukan yang kita suap. Yang kita suap ni dah jaga eat clean gila-gila dah. Tapi kenapa kolesterol masih tinggi? Sebab ada dalam badan kita, liver kita, hati kita sendiri. Why my body produce excess kolesterol? Kenapa? Tell me why. Tell me why. Sebab ni liver. Hati kita dipaksa untuk hasilkan lebih kolesterol sebab apa? Chronic stress. Ingat, siapa yang ada masalah chronic stress? Ya Allah, ya Tuhanku. So tolonglah happy-happy. Senyum-senyum. Tolong senyum sikit. Siapa yang ada dekat sini yang tak senyum, tolong senyum. Sebab emotion is created by motion. Motion tu daripada muscle. Start dengan muscle kecil dekat mulut je. You senyum. You senyum. You happy. You ceria. Dia akan createkan emotion yang baik. Emotion yang baik, dia akan reduce kita punya stress hormone. So chronic stress, tak cukup tidur, akan createkan kolesterol yang tinggi juga. High GI carb, karbo yang tinggi akan createkan juga. Insulin yang tak betul akan stimulatekan liver hasilkan excess kolesterol juga. So nampak tak sekarang ni kat mana silap kita? Kat mana silap kita selama ini? So dah lah lepas ni siapa yang suka berjaga malam dengan Netflixnya, duk tengok Facebooknya, duk pergi mengetihnya, yang cycle malam-malam pun tolong careful. Yang main futsal malam-malam pun berhati-hati. Sebab kalau you exercise over sangat tengah malam, you tak sempat ada gap 2-3 hours rest, you tak akan dapat deep sleep yang bagus. So make sure you rehat. Sebelum you tidur, you kena ada rest dulu sekejap. You reduce balik you punya heart rate supaya you dapat deep sleep. Dalam program ni saya akan ajar macam mana untuk dapat deep sleep yang bagus. Siapa yang kurang deep sleep dia akan pendekkan umur dia. Bukan saya cakap, tetapi researchers daripada Oxford University yang dah buat research. Siapa yang kurang deep sleep dia kronik selama 2 atau 3 tahun berturut-turut. 1 jam kurang deep sleep dia akan pendekkan umur dia selama 10 tahun. Masya Allah, ya Tuhanku, na'udzubillah. So be careful. Dan saya akan ajar juga macam mana nak kira deep sleep, stage masing-masing dengan smartwatch. Saya rasa ramai yang ada smartwatch, macam-macam. Siapa yang ada smartwatch dekat sini? Boleh komen kat dalam box. Siapa yang ada Huawei lah, Garmin lah, Fitbit lah, apa lagi Apple ke, macam-macam ada. Ramai yang ada. Apa yang you buat dengan smartwatch you? Fitri, nak panggil nama sikit. Fitri. Okay, Syah Khairul. Khairul, you buat apa dengan you punya smartwatch you? Adakah untuk exercise saja ataupun did you realize that you can monitor your sleep dengan smartwatch? Syah Khairul. Kena sebut nama ni.
Ada. Ada? Saya guna untuk workout and then saya Okay. guna untuk masa tidur lah. Nak tengok saya Okay. punya deep sleep dengan heart rate rest. Very good. Syah Khairul, you guna smartwatch apa? Brand apa? Pakai Garmin tu. Very good. Masya Allah. Ni mesti orang kaya-kaya, kayangan ni. Garmin ni mahal ni. Saya guna yang cikai-cikai Huawei je. Tapi very good. Garmin dia ada very good sleep monitoring. So make sure saya nak tengok siapa yang volunteer untuk dalam program ni nanti saya akan monitor you punya sleep stages. Sebab kita nak tahu berapa persen you punya deep sleep you so that badan you boleh repair inflammation. InsyaAllah. Okay, so saya rasa tu sajalah kot banyak dah kita belajar. Nanti later lah InsyaAllah next time nanti kita boleh buat another session. Okay, maybe Liana dah explain serba sikit tentang hormon diet, apa macam mana kita boleh baiki keradangan badan Maybe later kalau you all nak boleh arrange another session sebab team kita ada ramai pakar lah Dalam team anti-inflammatory diet ni kita ada fisiologis, saya fisiologis, pakar bahagian fisiologi, suami saya Dr. Zul bahagian surgery, kita ada physician dalam team kita, ada microbiologist, ada radiologist, ophthalmologist, pathologist, psychiatrist, Dr. Umi Azlin, siapa yang selalu dengar dalam radio apa semua, she's a very good psychiatrist dalam team kami. Kita ada physician, kita ada GP, Dr. Rahama. So ramai lagi dalam team kami lah yang insyaAllah, dan kita ada Puan Su sendiri sebagai gym instructor dan bersama dengan suami beliau, dan insyaAllah kita akan share kita punya kepakaran untuk anda dapat benefit untuk repair keradangan badan. Ni program lah dari masa ke semasa kita akan buat program supaya you all dapat belajar lah insyaAllah So ni adalah testimoni lah, very good This is a very good testimony pre and before. Saya satu je saya nak ramai daripada kita ni nak sangat cantik. Saya rasa ramai di sini nak cantik kan. You all tak payah nak cocok-cocok botox ke apa semua benda. You boleh reverse kan you punya keremajaan kulit. Tengok So bila you jaga makan luaran dan dalaman, nampak tak beza? Dia punya skin dia Masya Allah. Daripada bertongkat sampai dah boleh jalan dengan betul sekarang ni. Okay, banyak kita ada banyak testimoni. This is my participant from Penang. Dia cyclist Dia very good sangat, dia punya disiplin dia, jaga makan dan sebagainya. Daripada 103 kilo, now dia dah 80 plus. Ni yang saya tak ambil yang latest. So BP dia dah normal, dia dah ride, now can ride up to more than 60 kilometer. Dulu 20 kilo pun dah semput. Masya Allah, and he's very energetic. So saya nak anda just transform yourself. Walaupun kita dah slim, kita dah kurus, tapi you never know what is inside your body. So just check your blood and then see macam mana kita punya result darah. Ni Mamat handsome lah dalam grup kita, Cik Zamri. Alhamdulillah. Beliau ada masalah kolesterol yang tinggi dan alhamdulillah kolesterol dah settle. Sekarang ni on maintenance phase. Tengok memang beliau muda, 30 plus, tapi bila dia dah buat program, dia dah jaga badan, dia nampak macam 20 years younger. Kan? Nampak sehat dan bersih. Ni satu lagi contoh very bad psoriasis. Okay, psoriasis ni a type of eczema dalam atas kepala dia. Tak tumbuh rambut dan alhamdulillah so now dia dah sihat. Ni salah satu partisipan juga, dia buat program ni sebab nak slim. Dia nak kurus, dia nak sihat. Dia nak sihat mula-mula dia buat program ni. Tapi alhamdulillah dia dapat dua-dua dengan skin sekali. Okay, very good skin. Ni best skin tak pakai filter apa-apa tau. Tak pakai filter, tak pakai makeup, so you get a very nice skin. Okay, alhamdulillah. Psoriasis, very bad psoriasis. Okay, ni eczema juga nampak kepala. Teruk sangat. Psoriasis, this is very bad psoriasis, berkeping-keping. Dan alhamdulillah dia jaga makan, kita pantau dia punya pemakanan dia seminggu je. After 1 week, so now alhamdulillah dah habis satu cycle dah, alhamdulillah dah okay. Untuk pregnancy, okay, yang tak boleh pregnant pun jaga makanan, balancekan balik hormon, repair inflammation, alhamdulillah dah boleh pregnant, alhamdulillah. Dan testimoni pregnancy ni pun anda boleh dapat daripada Puan Su sendiri. Nanti satu hari nanti dia akan cerita insya-Allah. Ni saya sendirilah, kalau you all nak tengok saya zaman-zaman dulu masa 70 kilo, inilah saya.
Masa tu saya dekat Dublin, saya buat postgrad saya dekat sana, saya 70 kilo. Even saya balik ke Malaysia pun, saya masih lagi dalam keadaan berat badan yang tinggi. Saya ada masalah pre-diabetic masa tu, kolesterol tinggi, tekanan darah yang tinggi. Dan kalau saya tengok patient dekat klinik pun, patient saya dekat depan kan, saya kata, Puan kena turunkan tekanan darah. Saya cakap dekat patient saya lah. And then patient saya tengok saya atas bawah. Doktor ni mabuk ketum ke apa, dia kata. Saya sendiri pun besar masa tu, Masya Allah. So Alhamdulillah kita buat sama-sama dengan Coach Liana apa semua. Alhamdulillah now saya 49.50. Sekali-sekala naiklah sikit, raya ke apa naiklah sekilo 2, tapi dia turun balik kepada saya punya berat yang ideal lah. Alhamdulillah ni makanan-makanan yang kita akan guide you all. Masya Allah, sedap ke sedap ni makanan diet ni? Sedap tak? Cik Syah Khairul, nampak sedap tak ni? Ni makanan diet ni, siapa yang nak repair kolesterol dia, nak repair blood pressure dia, kita ajar ni, semua ni insya-Allah. Alhamdulillah, kita ajar makanan yang sedap, yang selamat, yang mengenyangkan dan insya-Allah indirectly akan baiki you punya inflammation. This is what we call as anti-inflammatory diet. InsyaAllah. So saya rasa tu saja kot. Saya tutup majlis inilah. Saya tutup presentation saya. Saya serahkan balik pada MC. Ataupun maybe ada soalan apa-apa. Sebab dah 10.30 dah. Okay. QA kot kalau ada soalan. Ada soalan kat chat tu, Doktor? Okay, jap. Saya tengok dekat chat box. Okay. Ada soalan boleh type di ruangan chat. Dalam lebih kurang 5 minit boleh, Doktor? Boleh 5 minit lagi. Syafi'i, Dublin, betul Cik Syafi'i. You pernah pergi Dublin je? Saya duduk dekat Dublin, Masya Allah. Makan cheese setiap hari. Dia punya susu dia tu, saya boleh teguk gitu je. Dia punya fresh milk dia sedap. Sebab tu badan saya naik 20 kilo duduk sana. Memang sedap. Cheese dia, coklat dia memang sedap. Rugi tak join, okay. Next soalan, Doktor, jika minum air ketum asli tanpa dicampur dengan apa-apa ubatan, ada kesan sampingan tak pada darah dalam badan manusia? Apa kesan jangka masa pendek? Okay. For your information, daun ketum ni memang dia ada very good effect untuk badan kita. Cuma saya tak suggestkan anda ambil unless it is being prescribed by your doctor. Sebab apa? Sebab daun ketum okay. Baik minum benda tu daripada minum ketum. Sebab apa tahu? Sebab bila kita ambil sendiri, kita tak tighter dia punya dose dia. Once kita tak titrate ataupun kita tak betulkan dosage daun ketum ni, kadang-kadang kita teroverdose. Dan bila teroverdose, dia akan ada komplikasi as if kita ambil benda-benda stimulan yang lain. Stimulan lain, faham dadah lain lah. So that's why kalau bukan doktor you, katakan pakar you yang prescribe, tolong jangan ambil. Okay, it's very dangerous complication kalau kita tersilap dosage. Okay, Starbucks lagi sedap. Yes, tapi ingat ada Starbucks yang bahaya kalau you tak jaga yang akan naikkan you punya saturated fat. Kolesterol you akan naik. Ada Starbucks yang boleh minum. Boleh belajar dengan saya insya-Allah. Kita akan ajar apa yang boleh minum, tak boleh minum. Ada kena mengena dengan metabolism. Yes, of course. Dia akan ganggu, kacau kita punya metabolism juga. Apa kesan jika kita ambil ubatan jenis kapsul? Okey, tolong describe jenis kapsul tu apa sebenarnya isi dia. Ada ubat yang baik dalam jenis kapsul, tak ada masalah. Tapi sometimes kalau dalam jenis kapsul ni, saya akan tengok detail ingredients dia. Kadang-kadang dia akan letak bahan-bahan contoh sibutramine, bahan-bahan steroid, yang tu yang bahaya. So tiap-tiap kali dalam tim kami kita ada pakar farmasis dan sebagainya juga yang kami akan bantu anda untuk tengok label apa sebenarnya ingredients di dalam dia tu supaya kita boleh bantu. Daun kesum. Okey. Ya betul. Masya Allah. Dalam program ni saya memang nak sangat anda guna daun-daun herba yang asli yang masak sendiri. Bukannya yang beli yang orang tu dah buat formulation apa-apa. No. Kutip daun kesum dekat depan rumah tu, masak, makan.
Bagus sangat untuk baiki keradangan badan, bagi vitamin D, kuatkan tulang dan sebagainya. Daun besum kuat minum ketan. Okey. Habatus sauda. Okey, Zuraida. Habatus sauda kapsul yang okey. Habatus sauda sometimes saya akan tengok jugalah made in where, dia punya production, dia manufacturing dia penting juga tu Sometimes habatus sauda dia mix juga. So make sure kalau nak habatus sauda pilih yang pure, yang dia tak ada campuran apa-apalah. Okey. EGFR testing boleh buat dalam keadaan biasa atau bila ada okey. Boleh buat dalam keadaan biasa. Orang yang dalam keadaan biasa yang saya nak tengok GFR tu, sebab sebelum you sakit, sebelum you CKD tu, kita nak tengok baseline GFR kita yang normal berapa. Yang tu yang penting. Okey, supaya kita tak termasuk dalam stage 1 ataupun stage 5 punya CKD tu. Okey, daun sana ni Faizal, teh sena kan, SENNA kan. So siapa yang biasa dengan teh sena ni, dia very good sebenarnya, dia antioksidan. Cuma saya nak bagi warning teh sena ni kalau you all ambil terlebih dos, biasanya kita akan dapat diarrhea ataupun berak cair yang banyak kali sangat lah. So kena betul-betul juga dos dia tu, sekadar nak ambil sekeping 2, selai 2 tu boleh, tak ada masalah Jangan berlebih lah. Salam doktor, jenis suplemen apa yang sesuai untuk orang yang cepat letih dan lemah? Okey. Suplemen yang untuk orang yang cepat letih dan lemah, any suplemen asalkan dia manufacturing yang baik, dia ada halal status, dia daripada company yang bagus, saya suggestkan anda ambil. Okay, because badan kita perlukan suplemen actually, tetapi yang betul dan under supervision pakar. So untuk orang yang lemah, letih dan tak cukup energi, make sure dalam tu ada cukup micronutrients dia. So yang tu kena berguru. Dia mesti ada vitamin B12 dalam tu, mesti ada vitamin B kompleks, B6 juga, mesti ada folate yang akan tambah kita punya darah, mesti ada juga bahan lain, ada zinc, ada mineral dan sebagainya. So itu adalah antara supplements yang bagus. Tapi to be detail nanti later kita buat another session. Kalau you all nak belajar buat supplement, saya boleh bagi satu-satu apa yang sesuai untuk badan dan untuk penyakit apa, insyaAllah. Coconut oil, okay. Coconut oil boleh, barut bagus sebab coconut oil ni, coconut oil ni dia adalah antara minyak yang healthy untuk badan kita selain daripada virgin. Virgin coconut oil dengan olive oil adalah antara minyak yang bagus untuk badan kita. So bila kita ambil coconut oil, make sure anda ambil yang pure. Kita panggil extra virgin coconut oil. Okay, boleh guna sikit untuk kita stir fry ke, ataupun kalau you all jenis yang suka minum setiap pagi satu sudu tu bagus minyak zaitun, minyak kelapa yang extra virgin bagus sebab dia akan tinggikan kita punya kolesterol baik kita, HDL. HDL kita dinaikkan dengan minyak-minyak yang bagus ni. Tapi careful, jangan terlebih. Sekadar satu sudu saja tiap pagi. Jangan terlebih. Kan saya kata bagus ni you all minum berkilo-kilo pula. Jangan, sebab minyak ni walaupun dia bagus tapi kalori dia tinggi. So kalau you ambil lebih pun dia akan jadikan kalori yang tinggi dalam badan kita, dia akan converted kepada lemak yang tak elok juga. Okay, so just be careful. Okay, saya rasa tu sajalah kot So, ataupun ada yang nak on mic ke, you all nak tanya soalan boleh? InsyaAllah. Kita tanya bos Cik Ismadi dengan Nur Azlin. Nak tambah masa ke tak cukup masa dah ni? Ada soalan lain tak? Tutup soalan? Kita tutup pada hari ini. Hari ni waktu kerja sampai pukul 4. Hari ni waktu kerja sampai pukul 4.30. Kalau nak ada sampai 4.30 kalau agak okey lah. Oh, tak cakap awal. Kalau cakap awal kan, so kita prepare sampai pukul 4. Masing-masing ada tugas lagi. Yes. Satu hari tu. Tapi ni Cik Azlin, kalau katakan nak buat another slot, bagi tahulah, saya akan insyaAllah prepare. You all bagi tahu nak topik apa. Katakan nak breast cancer ke, kesihatan tulang ke, nak apa. Mungkin saya boleh combine dengan Dr. Zul sekali. Dia nak bagi pasal surgery apa-apa you all nak tahu ke, boleh insyaAllah. Okay. Saya dah maklum kepada Cik Ahmad Safi'i. Ya, program ni kalau boleh diteruskan, kita teruskanlah. InsyaAllah. Saya pun kata apa kata ni dalam PPN ni apa ni. Tapi dapat hari Ahad ada ke? Hari lain memang tak boleh lah sebab masing-masing dah mula ke pejabat kan.
Tapi ni hari kerja kan? LPJ ke hari cuti ni? Hari ni kerja tapi daripada rumah. Oh, Buat masa ni, hari Ahad. Hari Ahad. Okey. Hari lain kau office? Hari lain di office. Oh, hari Ahad saja ya. Hari Ahad je. Buat masa ni Patutlah hari nampak Ahad. dekat rumah. Saya ni je, Cik Azlin, Cik Syafiee, semua yang ada dekat sini. Saya just, kalau katakan you all nak rasa macam ada something wrong dekat dalam badan, bagi tahu, just check je blood. Check je darah, pergi dekat, saya rasa sekarang ni Path Lab ke mana-mana lab dia ada dia punya package dia lah. Mungkin yang 100 lebih tu pun dah okey dah. Saya nak yang basic supaya kita boleh tahu basic badan kita. Nanti saya bagi list yang basic investigation apa. You all boleh pergi dekat lab tu, tengok package tu ada yang mana. Diana dah bagi link dah. Yes, very good. So you all boleh ambil je, check je yang tu. Memang very good untuk tahu kesihatan badan masing-masing lah. InsyaAllah. So saya rasa tu sajalah kot untuk kali ni. Minta maaf terlebih terkurang. Terkasar bahasa. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Adibah Alawiyah kerana sudi pada pagi ini memberi ceramah tentang kesihatan kepada warga LPJ. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pegawai, bos Cik Smadi dan Cik Nur Azlin pun ada pada hari ini, juga kepada kaki tangan semua LPJ di atas kesudian mendengar bersama dengan kami pada hari ini. InsyaAllah jika tiada halangan kita akan berjumpa pada Ahad akan datang tanpa rasa bosan. Tanpa rasa bosan ke? Dia mengantuk ke tadi? Sorry mengantuk, tanpa rasa dipaksa mendengar kesihatan InsyaAllah. kita. InsyaAllah kita akan teruskan lagi jika kesudian warga LPJ mengundang kami untuk talk. Suruh tutup tu. Okey. Cik Syafiee, ada nak cakap apa? Belum, kita tutup. Dah lah, semua Puan Su dah cakap dah apa yang saya nak cakap. For next time akan datang, kita akan berubahlah pada Puan Su akan jadi kita punya ni lah, pengacara majlis lah. Jadi dia tahu. InsyaAllah. Okey. Okay, kita dah boleh tutup lah kita punya itu taklimat saja. pada kali ni. Kita akan jumpa pada hari Ahad akan datang. InsyaAllah. Bersama kami. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye.